Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Khabar semua? Alhamdulillah ya, sihat ya. Lemah lembut atau berbuat baik kepada rakan taulannya. Jadi itu yang pertama. Kalau di sini dia tulis muka surat 151, berbuat baik terhadap saudara-saudaranya. Maksudnya di situ adalah lemah lembut kepada teman dan rakan dia. Sebenarnya yang sedang kita urus ni apa benda ni? Kan? Apakah yang menyebabkan kita kuat untuk berlaku lemah lembut kepada kawan kita walaupun kita sakit hati dengan dia? Akhlak. Ya. Tapi akhlak ini ada satu kekuatan lain yang boleh membantu kita mempunyai nilai tersebut. Kita sedang berhadapan dengan nafsu kita. Kita sedang berhadapan dengan diri sendiri. Kita sedang mengurus akhlak dan peribadi kita. Jadi sama ada kita gagal ataupun kita berjaya, kejayaan kemenangan kita atau kegagalan kita bergantung sejauh mana kekuatan kita melawan diri kita sendiri. Ya, jadi dalam diri kita dia ada satu side yang memanggil kita ke arah kebaikan. Satu side lagi ini yang memanggil kita ke arah keburukan. Dan dua-dua tu memang sebagaimana tuan-puan tahu, Allah bentangkan, Allah bagi pada kita untuk kita pilih. Dan itu adalah ilham-ilham. Ilham-ilham dari siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap satu tu Allah bagi pilihan. Kita nak pilih yang fujur ke atau kita nak pilih yang takwa. Jadi fujur ni dia lawan kepada takwa. Kalau takwa ini orang yang beriman kepada Allah. Orang yang sanggup berkorban perasaan dia, kesenangan dia, kebahagiaan dia demi untuk mencapai redha Allah. Itu takwa. Takwa juga adalah kekuatan untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, merasa diri dia sentiasa dimiliki oleh Allah, merasa bahawa CCTV Allah sentiasa melihat, takwa. Tapi sebalik itu semua adalah fujur, ya. Jadi dia ada dua pilihan aja, dan takwa ni dia ada dia punya track dan lorong tuan-puan kan. Jadi takwa dia akan bawa kita kepada mana? Syurga. Fujur pula track dia bawa kepada mana? Kepada neraka, wal-iyazubillah. Jadi dalam diri kita rupanya setiap masa dan setiap detik berlaku perlawanan, berlaku pertembungan, berlaku pertempuran. Ya. Jadi pertempuran apa? Pertempuran antara dua bisikan. Jadi bisikan-bisikan yang fujur dan juga bisikan-bisikan yang takwa. Jadi kita ni pula yang kena pergi mengarahkan seluruh tubuh badan kita, fokus kepada pemikiran kita, hati kita, jiwa kita, perasaan kita, emosi kita, ya, tumpuan kita, kesedihan atau kebahagiaan kita dan sebagainya, terus tumpu kepada takwa. Ya, jadi cari pada ketakwaan. Dan antara sifat-sifat takwa ini juga adalah bila dia berjumpa dengan kawan dia, berjumpa dengan teman dia, berjumpa dengan rakan dia, saudara mara dia, dia akan pilih untuk berlaku lemah lembut walaupun dia ada hak untuk berlaku kasar. Ya. Jadi kawan yang baik adalah yang sentiasa berlaku lemah lembut. Dan Nabi Muhammad SAW sentiasa mengingatkan kita, malah dia pun appearance dia, ya, dia muncul sebagai seorang insan teladan, ikon yang sangat lemah lembut. Dia sentiasa senyum tuan-puan kan. Bila panggil dia tu, macam mana dia jawab? Dia jawab tu dengan seluruh tubuh dia. Kan? Berpaling tu dengan seluruh tubuh badan dia. Kita suami kita baru panggil aja kan. Ataupun anak kita panggil ke Umi. Ya, cakap je lah.
Umi dengar ni, kan telinga Umi yang mendengar. Anak kita ya tadi sampai sengit tudung kita tu kan. Ya Allah. Kita nak ni sebab dok mencuci pinggan lah Ustazah. Cuci pinggan macam mana kan. Nak ni Masya Allah. Tuan-puan, saya tidak sedar benda ini penting sampai satu masa bila saya belajar yang NLP tu, Neuro Linguistic Programming. Jadi bila kita belajar benda-benda sains manusia ni, kita akan bertemu dengan Allah tau. Kita akan jumpa balik pencipta kita. Jadi dia cerita, dia kata bila kita nak layan anak-anak, nak rasakan anak-anak ataupun orang depan kita ini penting. Dia kata, walaupun kita sedang engage dengan sesuatu, kita sebenarnya sedang ada urusan lain. Bukan engage tu dengan pinggan mangkuk tu tadi itulah. Engage kita mungkin dengan buku kita. Engage kita mungkin dengan handphone kita. Yang tu yang the best example lah kan as of now kan. Dengan WhatsApp dan sebagainya. Kalau cik suami tu kata inilah pejabat saya, inilah kerja saya. Dia katakan semua ada kat dalam tu. Hilang handphone tu dia mati kutu. Dia memang langsung tak tahu nak buat apa dah kan. Sebab di situlah segala-gala maklumat yang ada. Jadi bila kita engage dengan sesuatu, kalaupun kita nak teruskan kita punya urusan, contohnya kita sedang bercakap dengan klien kita, dia bagi contoh walaupun ini yang datang daripada mana ni, orang putih, bukan orang Islam, ni orang putih yang bagi tahu. Walaupun kita sedang engage dengan klien kita, tiba-tiba siapa? Anak datang. Umi. Atau mami. Dia panggil kan. Kita ni klien yang betul-betul ada potential untuk masuk dalam kita punya bisnes ni. Tengah cakap, dia kata apa? Hold dulu. Excuse me, can you give me for a few seconds? Macam itulah katanya. Telah translate ke bahasa Masjid Al-Falah tu kan. Okay, kata, can you wait for a few seconds? Lepas tu kita pegang sekejap. Anak itu akan tengok respon kita yang kita cakap pada kawan kita. Can you wait for a few seconds? Lepas tu kita macam, yes my darling. Dia panggil kita tadi kan? Yes my star. Dia orang panggil apa? Yes my bumblebee lah, my honey bunny lah, semua benda lah keluar kan. Kita pun cakap, ya, anak Umi datang, ada benda penting Dia cakap kan. Dan tak perlu layan dia. Jawab aja. Lepas tu, tunggu jap. Okey. Baru layan dia. So dia kata, bagi sikit saja masa. Dan waktu tu, letak tepi walaupun beberapa saat. Bagi kita punya tumpuan pada anak kita ataupun pada orang yang dekat dengan kita, pada rakan kita dan sebagainya. Dia kata itu sangat-sangat bermakna. Sebab apa? Dia bukan nampak yang kita layan tu. Kita nampak kita boleh letak tepi sekejap. Yang dia punya engagement itu satu pengorbanan yang besar. Jadi waktu tuan tu cakap encik tu bercakap, cikgu saya ni bercakap ni, terbayang. Sebab kita duk belajar tapi tak tahu nak praktik. Praktik tu macam, dia dengar hadis ni macam, macam bunyi robot je, menghadap gitu kan. Itu bayangan dalam kepala kita. Tapi bila diaplikasikan, Masya Allah, rupa-rupanya macam tu yang Nabi buat. Kan bila dipanggil, Nabi akan menoleh dengan wajah dan seluruh tubuhnya. Maksudnya dia bagi full attention. Jadi full attention itu yang kita boleh translate lah in our language kan. Jadi kita bagi sepenuh perhatian. Dan itu adalah sebahagian daripada bagaimana maksud lemah lembut. Kan? Kadang-kadang yelah kita tengah sibuk. Anak datang, kawan datang. Wah, awal lagi kan. Wah, yang jadi traffic polis punya. Dan kalau sebahagian kita bercakap dengan orang di telefon, dia nampak kita? Tak nampak. Tapi bila kita explain tu, yang sebelah sana tu, wacau orang dalam telefon tu, nampak. Ini dia actually orang ni kita boleh nampak dia kecenderungan dia adalah visual. So bila kita tahu bila sedang cakap kat telefon, dia punya tangan tu sibuk, jadi maksudnya okay, orang ni orang visual. Jadi kalau orang visual, cara kita nak approach dia pula adalah dengan cara banyak nampakkan
sesuatu pada dia. Belajar psikologi lah pula hari ni kan. Tapi memang itulah dia. Islam itu adalah psikologi manusia. Kan dia ilmu tentang manusia. Sebab banyak-banyak benda, tuan-tuan puan-puan pun tahu, perkara yang paling sukar untuk diurus adalah manusia. Ya. Jadi sekarang ini kita sedang berurusan dengan suatu perkara, 3 perkara ni. Kalau kita nak adapt dengan diri kita, kita nak urus siapa? Manusia. Manusia yang mana? Diri sendiri ni. Jadi kalau kita tidak mampu mengurus diri sendiri, susah nak urus orang lain. Sebab kalau kita nak ubah orang lain, susah. Tapi kita boleh adjust diri kita ya. Jadi bersikaplah lemah lembut. Dan Masya Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-54. Yang inilah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap lemah lembutlah terhadap orang yang mukmin, bersikap keraslah terhadap orang-orang kafir. Jadi dengan orang-orang kafir maksudnya orang-orang yang ingkar. Bersifat keras di sini, a'izzah ni dia disebut ada izzah. Ya, kalau kita sebut di sini kita tengok keras. Tapi kalau kita sebut ada izzah. Izzah ini bukan keras yang kita faham tu tau. Keras yang kita faham tu kita tengok anak kita keluar pakai t-shirt lengan pendek. Kita pun keras yang cakapnya, kau tak ada baju lain ke? Apa dah habis? Macam itulah kan. Sentap-sentap, bahasa-bahasa sentap. Selamatlah, selamat masuk ke neraka. Contohnya tu kan bahasa-bahasa. Bahasa anak muda sekarang ni macam-macam kan. Ya Allah, saya belajar itu baru pergi ke yayasan UAM. Sebaris dengan anak-anak muda, keluar bahasa-bahasa dia gitu. Terkejut-terkejut lah gitu kan. Tapi belajarlah juga daripada dia. Jadi belajar, selamat pergi ke neraka. Selamat sampai ke neraka. Macam tu ya. Allahu Akbar. Jadi itu gaya-gaya dia. Masya Allah. Jadi keras. Izzah ini maksudnya ada kehebatan. Izzah. Dengan kata lain, bila kita berjumpa dengan orang-orang yang ingkar, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kita tunjukkan kita bangga dengan Islam, itu juga satu kehebatan, satu kekerasan. Tapi bukan sombong tuan-puan, bukan sombong. Tapi kita macam rasa seronok sangat. Saya teringat kisah Nu'man Ali Khan. Ini maksud izzah. Nu'man Ali Khan, dia pernah cerita, background dia ini, dia bukan Muslim sejati. Dia Muslim yang bukan part time juga. Dia Muslim mungkin overtime. Dia Muslim OT. Kita kalau boleh kita nak every time kita Muslim. Ya. Jadi dia cerita, Muslim overtime ni apa masalah dia? Dia sembahyang tu kalau ada OT lah. Kalau ada lah. Mungkin setahun 2 kali sembahyang. Sembahyang raya mungkin gitu. Jadi dia memang tak suka sangat dengan spesies satu, dia kata spesies tok janggut. Kan. Nampak je jambang je janggut tu je dia rasa macam dah tak selesa. Lepas tu nampak lagi dia kata yang pakai tudung-tudung labu tu dia memang tak berapa selesa ya. Jadi dia berkenalan dengan Islam ni bila dia masuk universiti. Dia masuk society. Ya. Bila masuk society, dia berkumpul nak buat aktiviti, mesyuarat dan sebagainya. Jadi dia jumpa dengan kawan-kawan dia. Dia cerita dengan kawan-kawan dia, lepas tu dia pun ceritalah macam mana pengalaman nak buat aktiviti dan sebagainya. So kawan dia pun ajak, jom kita pergi ke tempat ni lah untuk settlekan urusan aktiviti dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan tu, banyak sangat dia kutuk pasal orang Islam. Ya. Jadi kawan dia kata, iya kan aja. Ya, ni izzah. Ya. Jadi kalau kita nak tunjukkan, bukanlah saya nak katakan Nu'man Ali Khan itu kafir, tetapi nak tunjuk orang-orang yang agak liar hatinya dengan Islam pada waktu itu kan. Tapi ini cara dia. Kemudian dah masuk dah azan waktu solat kan. Jadi kawan dia, maklum kat luar negara tu tak adalah dengar azan. Jadi kawan dia tengok, okey waktu masuk, dia pun berhenti dekat satu tempat. Berhenti kat satu tempat parking, dia pun cakap dengan kawan dia Nu'man ni. Dia kata, minta tolong tunggu sekejap ya. Saya nak selesaikan urusan, nak solat sekejap. Dia kata, saya nak selesaikan urusan solat sekejap. Tak ada pun dia kata, solat. Kau ni Muslim kan? Solat dulu. Tak ada. Dia terus pergi.
Dan bila dia pergi, dia macam seolah-olah ditarik dengan perkataan solat. Dan dia pun ikut. Dan dia ikut, dia kata memang pada waktu itu untuk kesekian kalinya dia nak mulakan solat balik, dia tak tahu mula kat mana. Itu dengan cerita Luqman alaihi salam. Tapi nak ceritanya, dia kata teman dia inilah yang Allah hantar jadi asbab untuk dia lembut balik dengan Islam. Jadi lemah lembut ini, walaupun kita dengan orang mukmin kita lembut, kita katanya izzah dengan orang-orang kafir, tapi izzah pada orang kafir itu adalah kita bangga dengan amalan kita, dengan Islam kita. Ada tak tengok video Firdaus Wong? Dia ada conversation, dia ada cakap dengan seorang Australian guy, kan. Dia suka, dia nak nak sembahyang semua sebagainya. Saya suka dia punya point tu kan. Jadi dia kata terima kasih awak join sembahyang ni apa semua. Dia kata saya ni spiritual guy, yang begitulah. Jadi dia cakap ni, tengok Firdaus Wong ni sangat pandai sebab dia question. Dia kata kalaulah Allah ini penyayang, dia katakan, kenapa mesti nak ada neraka? Macam tu lah lebih kurang dia pun cerita kan. Kalau kita tu dah krik-krik lah kan, stuck lah tu kan, macam mana nak buktikan Allah itu penyayang, Tapi Firdaus Wong kan, sebab dia ada pengalaman kan, dia kata apa, you terima Allah penyayang, sedangkan Allah itu ada 99 kriteria karakter. So kalau terima penyayang, you kena terima satu lagi side, yang sifat Allah itu adil. Jadi adilnya Allah, maka orang-orang yang tidak layak untuk ke syurga patut pergi ke neraka. Jadi dia pandai selitkan waktu tu. Kita kata, ya Allah, inilah dia Muslim by choice. Kalau yang ni Luqman alaihi salam sebut tidak. Dia tak berkata sebab perbuatan kita sendiri sudah menunjukkan. Kan dia seolah-olah begitu. Jadi cuba kita tengok level dia, sebab dia dah maki-maki, dah marah-marah dah orang Islam kan. Tapi kalau perlu, boleh, kalau yang mana kita tengoklah. Dia tak maki lagi apa ke. Nak sembahyang lah, jom kita sembahyang dulu. Boleh. Pun boleh. Adik saya, dia buat, dulu dia accountant, sekarang dia buat wakaf. Ini saya dengar daripada mak saya cerita. Jadi dia minta siapa-siapa anak-anak muda ni tolong buat yang pandai menukang ni. Rupa-rupanya macam tu lah kan. Persen anak-anak muda kita yang sembahyang tu kurang. Jadi adik saya, waktu sembahyang, dia suruh berhenti, dia pergi sembahyang. Dia tak suruh pun anak-anak pergi sembahyang. Dia tak suruh. Tapi lama kelamaan, azan saja, dia orang berhenti, isap rokok. Belum. Jadi dia punya break dia, isap rokok. So sekarang ni, dah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Bila azan, tak isap rokok dah. Tak isap rokok. Seorang baru solat. Baru seorang solat. Sebab budaya kan? Budaya. Jadi tapi ikutlah kekuatan sebenarnya masing-masing kan. Jadi kalau ada orang yang kuat kata jom kita sembahyang, tapi dia kena otak gila-gila juga sama dengan dia. Kalau otak gila-gila sama dengan dia, jom sembahyang tu, dia kata, kau betul kena sembahyang ke ni kan? Ke nak mati dah ni kan? Jadi dia pandai tangkap, mungkin boleh ramai pergi ya. Tapi mungkin kita tengoklah kawan dia. Macam adik saya mungkin dia tak kuat, dia kata dia tak berani cakap. Kalau cakap budak-budak ni dia faham lah, dia kata kan, okay, tak apalah, masing-masing lah ikut gaya dia, cara dia, betul. Tu yang penting, doa. Lagi anak-anak kita kan, mak, kita kan kena pakai tudung kan mak, kenapa acik tu tak pakai tudung? Kat supermarket pula, kat kaunter lah pula tu nak bayar kan, kuat lah pula dia cakap kan. Macam mana kita nak cakap anak kita ni kan? Bisiklah dengan dia, dah doakan dia pula.
Jadi doa juga adalah suatu izzah. Jadi kita bertegas. Bukan kerana dia kita malu Allah. Alah dia dah kutuk-kutuk dah orang Islam ni. Aku nak sembahyang dia serba salah. Bukan. Alamak, datang ke rumah dia ni tengah hari dah macam ni kan. Dah masuk dah azan waktu Zuhur. Tak naklah menyusahkan dia untuk solat. Entah dia solat entah tidak. Tengok gaya macam tak solat. Banyak patung je kat rumah dia ni. Kan? Tak solat lah ni. Bukan. Azan aja. Ada tak tempat saya nak solat kat sini? Gitu ya. Jadi tak apa. Tak apa, kat sini je pun tak apa. Tempat ni kotor lah. Dia kata nanti sekejap ya saya bersihkan bilik. Tengok kan. Masya Allah. Jadi kalau begitu maksudnya dia ada kata tu meraihkan kita lah tuan-puan. Sebab kita ada satu budaya dalam, saya kira mungkin tempat kita, saya tak tahu tempat lain. Dia nak sembahyang di mana-mana tu susah. Ya? Dia rasa macam tak selesa. Sembahyang tu mesti ada di tempat bilik yang bersih dan sebagainya kan. Menyebabkan sembahyang itu jadi susah. Jadi siapa yang menyusahkan diri sendiri? Sendiri ya. Jadi kita yang jadi macam sembahyang pun alah tak selesa lah. Ya. Saya tuan-puan terus terang saya kata dekat studio-studio apa semua tu kan. Memang kalau kita masuk waktu azan saya nak sembahyang tu kat luar sana surau jauh. Saya kata saya nak sembahyang kat sini je. Kiblat tak tahu. Tak apa, kita bercari kiblat. Kat studio kan dia banyak gelombang. Jadi tak boleh tarik. Tak boleh. Kena keluar sikit. Macam itulah. Jadi kita takut dan khawatir lah pembayang. Faham-faham lah kan. Jadi adalah sedikit izzah di situ. Jadi keras di sini bermaksud kita bertegas dengan kita punya Islam. Ya, cuba tanya yang sahabat-sahabat yang berhijrah, yang baru pakai tudung dan sebagainya. Tak ada orang yang datang jumpa dia berkeras. Kau ni orang Islam kan? Cuba tengok IC. IC tulis agama apa? Tengok surat beranak tu. Ni tulis apa ni? Islam kan? Islam. Ni nama Islam kan? Kalau tak Islam tu, solat itu wajib. Kalau kita dah rasa keras dah tu kan? Ada tak yang mahu berhijrah dengan cara sebegitu? Tak ada tuan-puan. Lecturer saya dulu lah masa saya ni dia belajar, dia bagi tahu dengan saya, you know Isfadia, I wasn't like this before. Dia cerita. Itu yang first time saya sedar. Dan saya tahu saya tak boleh berkeras dengan sahabat-sahabat saya. Maklumlah kita daripada sekolah agama kan. Ayah awak Dasuki pun memang jadi seorang masjid. Umur 5 tahun my playground adalah kat masjid. Macam itulah kan kiranya. Jadi memang tak biasa. Bila saya jumpa, Masya Allah, Allah hantar orang-orang ni supaya kita alert. Dia kata dia sangat-sangat terpikat dengan sekelompok. Dia kata ada sekelompok. Kita punya senior sini memang pakai tudung labu-labu. Tapi aktif. Muka manis. Dan diorang ni bila masuk ke grup ini, diorang jenis bijak-bijak. Dan bijak-bijak, sopan santun. Dia melayan tetamu baik sangat. Bila saya datang tu sangat-sangat diraikan. Bagi buah lah, masak itulah, inilah apa semua. Sini ni, Malay juga ni. Dia kata dan dia tak pernah suruh saya pakai tudung. Jadi ni yang dipanggil dakwah bil hal. Dan saya sikit-sikit saya kata saya nak jadi macam dia. Dalam hati tu dia kata saya nak jadi macam orang ni. Memang dialah lecturer pertama saya, madam pertama saya yang mengajar bahasa Inggeris, tapi tudung subhanallah labuh sampai ke lutut. Lebih dari yang kita pakai ni bila masuk kita tengok kurusnya, sebab kalau pakai tudung lah pun zap terus kan. Jadi macam kurusnya, tapi bahasa Inggeris dia ya Allah berabuknya. Dia jadi macam kan. Jadi yang dari situ yang dia pun cerita. Kebetulan dia pula fellow saya kan. Jadi saya rapat dengan dia. Jadi Masya Allah baru faham. Jadi waktu saya pegang sampai sekarang dia punya nasihat dia. Jadi itulah bermaksud izzah. Kita bangga kita orang Islam.
kita bangga dengan amalan Islam kita. Kita tak malu makan, apa orang kata tu, dengan tangan kan. Kita tak malu kalau kita, apa orang kata, makan buah dulu kan. Kalau minta kat hotel tu, boleh tak dapat buah dulu? Tak boleh. Tak apalah, tak apa, boleh tak apa. Tapi dah try tanya kan. Jadi kita ada rasa keinginan untuk terus hidup dengan cara Islam ya. Jadi kalau tengok orang shopping kan, kita tak ada terus cakap shopping sikit, shopping. Ini kat tanah suci nak shopping manja. Shopping basi. Padahal shopping itu ibadah. Shopping boleh jadi ibadah. Nah, kalau kena cara dia. Tengok masuk pasar baca doa dulu kak oi kan. Lepas tu kena plan nak beli apa. Jangan pula membazir. Beli barang-barang yang bermanfaat. Kuatkan ekonomi ummah kita kata kan. Jadi kita akan tukar shopping kepada ibadah. Kalau kita tak tukar shopping kepada ibadah, shopping itu akan jadi padah. Jadi padah pada kita. Jadi dadah pun ada juga ketagih shopping kan. Demam lah bang. Jadi abang pun ajak jom shopping. Terus sihat kan. Nah kan dah jadi dadah tu. Ya. Okey. Azillatin al mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Ya. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Jadi apakah dia lemah lembut? Jadi apakah lemah lembut? Kita tengok hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada sesuatu kecuali ia menambahkan keindahan padanya. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mempunyai kebaikan di dalamnya melainkan akan memburukkannya. Apakah kebaikan itu? Kebaikan itu adalah lemah lembut. Jadi maksudnya bila dia ada akan terhias indah. Bila dia tiada terhina sudah. Jadi lemah lembut itulah sebenarnya kunci kepada segala keindahan di atas muka bumi ini menurut apa yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik tuan-puan adalah PA kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bekerja dengan Nabi sejak umur 11 tahun lagi dan dia meriwayatkan bagaimana Nabi dengan lemah lembut melayan Anas bin Malik. Baginda tidak pernah menggunakan bahasa lucah. Kita kalau marah orang aja keluarlah. Kan apa benda tu yang huruf-huruf tu kan, atau mengucapkan sumpah dan maki hamun. Jika baginda mahu memarahi seseorang, kalau digeram sangat dengan seseorang tu, apa yang Nabi buat? Ni kita boleh ikut ni Baginda berkata, apa kena dengan orang ini? Semoga dahinya diliputi debu. Kita rasa macam maki kan benda tu. Saya cek, saya study, rupanya maksud semoga dahinya diliputi debu adalah doa Nabi supaya dia ni selalu sujud kepada Allah dan mendapat kemuliaan. Yang ini saya pernah baca dalam Facebook Ibit Liu. Ada orang potong dia dengan cara yang sangat berbahaya sekali. Dan dia pun hampir terbabas. Dah berhenti ke tepi masing-masing urut dada. Dia kata apa? Dia sumpah pemandu itu mencintai Allah. Masya Allah. Kan? Dia sumpah pemandu itu akan rindu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca tu, saya pun kata ya Allah. Dahsyat rupanya kan. Tu jiwa-jiwa yang lembut kan. Ustaz Ibn Liu kan cakap sikit nangis kan. Sikit menangis kan. Kita belum nak nangis lagi dia dah menangis dah kan. Dia macam tu lah. Itu di dakwah live pun sama. Meleleh aja mata dia. Cerita pasal Khadijah dah meleleh mata dia. Kita pun meleleh sebab dia meleleh. Macam tu lah. Jadi dia terjangkit lelehan yang mata tu. Jiwa dia halus. Jiwa dia sangat-sangat lembut dan lunak lah. Masya Allah. Jadi itulah dia kelebihan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila marah, jadi dia seolah-olah marah dengan doa. Sebab itu kita dapat kelebihan daripada penduduk Taif kan. Jadi generasi Taif itu sekarang adalah generasi yang telah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak mengumpat mereka. Tidak mengumpat mereka. Muslim yang benar tidak akan mengumpat atau mengata saudaranya dan kawan-kawannya. Dia tahu bahawa mengumpat itu haram kerana Allah
menjelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi maksud dia, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maksudnya dia makan bangkai kawan dia. Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Jadi seolah-olah Allah samakan benda itu dengan makan bangkai. Ya, Masya Allah. Supaya kita ada rasa jijik pada umpatan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-puan yang dikasihi, yang ini kita sangat-sangat memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalau ada orang ingatkan kita tu, kita rasa sangat bersyukurlah, berterima kasihlah pada dia. Sebab kita cerita pasal orang ni sedap. Kan, bila jumpa je, apa khabar si Jenah tu? Jenah lah kan, dia tanya orang tu kan, Jenah, oh tak tahulah Jenah ni pelik. Dia masih kerja kat tempat dulu ke? Masih. Itulah kok perangai pelik. Dengar si Jenah tu, kecil hati tak dia? Pelik, apa hal yang peliknya kan? Kecil hati dia mengumpat dah tu. Sedihnya kan, sedih sangat. Ya. Yeah. Benda yang baik pun boleh mengumpat kat ya. Contohnya? Oh. Oh ya. Yeah. Nak bercakap pasal manusia ya. Dia kita boleh mengikut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita pasal kaum Ad, kaum Samud, kan? Mengumpat tu, kan seolah-olahnya begitu kan? Allah juga cerita berkenaan dengan Firaun. Seolah-olah macam mengumpat juga tu. Hadis Nabi cerita juga berkenaan dengan seorang wanita yang sembahyang malam, puasa siang, tapi dengan binatang mati kan, datang berjumpa dengan Rasulullah, tanya status dia macam mana. Nabi kata neraka, an-nar. Itu lagi macam seolah-olah macam satu kutukan kan. Jadi di sini kita belajar satu. Pertama, apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Jadi kita sebagai seorang Islam, bila kita nampak sesuatu keburukan dan keburukan itu dicerita pula, ambil ibrah dia, ambil kebaikan dia. Saya tuan-puan berjumpa dengan hadis yang agak panjang, di mana seorang isteri ada lebih kurang 11 atau 12 isteri para sahabat berkumpul di sebelah Sayyidatina Aisyah. Waktu tu Nabi ada dengan Aisyah. Dan kemudian perempuan ini, isteri-isteri ini, dia cerita berkenaan hal suami masing-masing. Ada yang baik, ada yang buruk. Campur pun ada. Positif dan juga negatif. Aisyah dia dengar. Aisyah dengar. Dan kemudian ini yang cantik. Nabi Muhammad SAW lepas habis dia orang punya cerita, Nabi Muhammad SAW dia cuit Aisyah. Dia kata apa? Aku terhadapmu seperti Abu Zar kepada Ummu Zar. Jadi kisah Ummu Zar ni dicerita suami dia Abu Zar hidup lagi. Tapi Abu Zar dengan Ummu Zar bercerai. Ummu Zar kahwin lain. Lepas tu suami pada Ummu Zar yang kedua tidak sebaik Abu Zar. Ummu Zar sedang compare suami dia yang sekarang at present dengan Abu Zar. Dia kata Abu Zar ni lebih baik lagi, banyak bagi dia, orang kata pemurah lah gitu kan. Dia kata lain sikit dengan suami aku. Ini gosip kaum perempuan. Dia cerita hal-hal suami dia. Jadi macam seolah-olahnya. Tetapi Masya Allah, Nabi ambil ambil pengajaran. Dia kata, wahai Aisyah, aku terhadapmu seperti Abu Zar terhadap Ummu Zar. Dan kemudian Aisyah respon balik kepada Rasulullah SAW, tidak ya Rasulullah, engkau jauh lebih baik dari Abu Zar. Bagaimana Abu Zar melayan Ummu Zar, engkau jauh lebih baik. Jadi di sini seolah-olah dia nak fokuskan kepada apakah cara yang terbaik melayan isteri. Jadi cara yang terbaik adalah cara Rasulullah. Dan bila Rasulullah dengar pula Abu Zar,
Kata dalam banyak-banyak tu macam seolah-olah satu pengajaran, satu kelas kehidupan. Seolah-olah kita belajar daripada manusia-manusia yang lain. Allah tunjukkan sudah. Contoh yang terbaik adalah Abu Zar. Dan Nabi nak sebut pada Aisyah, dalam banyak-banyak suami itu, jadilah seperti Abu Zar. Dan aku pada engkau, aku juga mengharapkan aku seperti Abu Zar kepada Ummu Zar. Macam Ummu Zar memuji-muji Abu Zar, ex-husband dia. Jadi Nabi Muhammad SAW menonjolkan contoh-contoh yang ada di dalam masyarakat. Mana yang tak perlu kita ikut, mana yang perlu kita ikut. Jadi dia dalam hadis ni macam bila saya baca tu saya kata, ya Allah, Tuhanku sangat seni ya. Yang memang kita tengok apakah tujuan kita sebenarnya. Jadi sebab tu kalau tujuan kita macam pendakwah-pendakwah ni kan, macam saya tuan-puan, bila kita nak bagi pengajaran, kadang-kadang orang tak faham bila tak ada contoh. Tapi bila ada contoh tu, kita nak buat cerita contoh tu tak jadi. Jadi itu yang kadang-kadang bila kena cerita pasal diri sendiri. Itu yang paling selamat. Tapi orang kata pula, ini dia je lah yang bagus. Begitu kan. Jadi nak bagi contoh Abu Jahal. Sikit Abu Jahal kan. Dah Abu Jahal habis, Abu Lahab lah pula kan. Dah habis Abu Lahab, Abu Sufyan lah pula kan. Jadi orang tidak nampak. Jadi ada sampai satu masa tu bila saya ceritakan ini seorang isteri. Dia buat begini terhadap suami dia. Begini-begini jadinya. Jadi dia tujuan dia pun mesti kena ada. Jadi ini pandangan saya secara peribadi. Tapi kalau kita kenal dah kawan-kawan kita, tujuannya tu jenah tu macam tu, ada jadi lain pula. Apa motif you? Apa motif you cerita? So kalau motif you cerita hanya untuk menceritakan tentang keburukan orang, full stop, dan menambah-nambahkan lagi kita punya kelebihan, yang inilah yang dinamakan umpatan yang memang kita tak boleh terima dalam masyarakat ataupun dalam persahabatan. Tapi kalau benda itu macam contoh, jenah tu masih kecil lagi kat situ, dia tahu kan tempat tu tak boleh sembahyang, tidak diizinkan sembahyang. Kita pun kata, ya Allah, Alhamdulillah aku dah berhenti dulu daripada kerja kat situ. Memang aku dulu rasa seksa betul, nak sembahyang pun payah. Macam mana kita nak tolong jenah? Boleh. Kan dia ada 3 tempat di mana umpatan ini dibenarkan. Yang pertama apabila berlaku kezaliman. Jadi kalau misal kata macam seolah-olah dia mengumpat lah. Kan? Jadi dia nak mendapatkan keadilan daripada kezaliman. Yang kedua, sekiranya orang yang kita umpat itu adalah figure zalim yang memang semua orang kenal. Okey, contohnya, minta maaf sebut, orang kata yang tertonjol siapa? Pemimpin. Itu yang Nabi sebut, Allah sebut kan? Fir'aun, Namrud, kaum Ad, kaum Samud. Jadi pemimpin-pemimpin dia contohnya begitu ya. Jadi mereka ni semua dikenali oleh orang ramai. Dan yang ketiga, umpatan yang dibenarkan adalah umpatan kalau tadi mengelak kezaliman, yang keadilan tadi itulah sama ya. Jadi dia ada 2 dalam 1 ya. Yang pertama untuk mengelakkan kezaliman. Jadi dia ada langkah pencegahan. Yang kedua adalah untuk kita dapatkan keadilan. Jadi bila kesaksian ni kita menjadi saksi kan. Contohnya dalam mahkamah ya, untuk tindakan undang-undang dan sebagainya. Jadi diorang perlukan saksi, dia akan datang. Betul ke tak orang ini menginap di hotel ini? Kemudian masuk ke dalam bilik ini dengan seorang wanita, isteri orang pula tu. Kita kata, betul, baik. Tolong gambarkan bagaimana cara keadaan dia. Diorang jalan tu memang macam rupa suami dengan isteri lah, walaupun bukan suami dengan isteri. Mengumpat kan? Mengumpat dah. Lepas tu dia macam tengah mabuk cinta je, rangau je tu. Okey, mengumpat dah tu. Yang perempuan ni berpakaian macam kurang senonoh sikit. Contohnya. Itu pun dah mengumpat dah tu. Tapi dia because of the pengadilan. Because of tindakan undang-undang. Jadi dan satu lagi, supaya kita mengambil pengajaran. Jadi itu 3 perkara lah yang boleh kita ambil daripada jenis-jenis umpatan. Contoh, sebenarnya kalau ikut realitinya, lelaki dan perempuan.
Dia sama sahaja. Dan kita tak boleh ukur bahawa perempuan ini yang lebih banyak mengumpat. Kerana apa? Sebab, kalau contoh-contoh tu sebab mungkin kalau macam saya banyak bergaul dengan perempuan. Jadi contoh itu datang daripada kita tak banyak bergaul dengan kaum lelaki. Tapi saya tidak deny, I won't deny the fact that masa dulu, masa ayah saya duduk, kita buka kedai kopi kan. Dekat kedai kopi itu memang hangat semua umpatan daripada kaum lelaki. Jadi kalau kaum lelaki itu menghantar isteri dekat Pasar Khadijah, lepas tu dia lepak dekat kedai kopi kan. Saya dulu lebih kurang dunia yang sama. Yang minum dekat kedai kopi itu semua kaum lelaki. Sehingga kalau nak ceritanya, I'm going to support your point ya, sebab memang betul dia lelaki dan perempuan. Daripada banyak kaum lelaki itu ada seorang yang nama dia Mat Temberang. Dan dia mengaku diri dia temberang. Jadi dia kata, contohnya lah diorang nak berkenalan, bukan kenal lah, nak tanya, cik ni siapa? Ahmad Temberang. Nampak? Dia bangga dengan itu cara dia menggelar diri dia, ya. Jadi kita tak cerita mungkin kaum lelaki, dan mungkin kalau penceramah kalau macam saya, sebab saya memang banyak bergaul dengan kaum perempuan, so that's why I'm giving the examples from the ladies side. Tapi kalau penceramah cenderung untuk bagi contoh pasal perempuan yang mengumpat kerana kemungkinan di hadapan dia ramai perempuan. Jadi dia akan bagi contoh ikut yang mana majoriti, sebab kita yang akan melaksanakannya. So saya tak rasa mereka mengecam wanita, cuma dia bagi contoh tersebut, dia lihat di hadapan dia. Kalau depan saya ramai kaum lelaki, saya punya ceramah jadi lain pula. Saya pernah dijemput ke Kelantan, satu dewan ni semua lelaki. Jadi saya utarakan satu soalan yang mungkin agak sedikit kontroversi dan sensitif. Saya kata, tuan-tuan dengan perempuan, lelaki dengan perempuan ni mana lagi yang kuat emosi dia? Lelaki, dia kata. Alah, mentang-mentang depan saya lelaki kan. Saya kata, itu saya bagi contoh. Ya. Sebab memang kita akan terikut dan tertarik dengan kita punya penuh, tapi ada di hadapan kita. Jadi kalau dengan kanak-kanak dia lain pula. Kan, jadi di hadapan kita kerana susuk tubuh yang ramai itu adalah kaum wanita, maka kita akan bagi accordingly, ya. Jadi contohlah sikit saya bagi yang waktu tu terkena jugalah sedikit kaum lelaki. Okey, saya nak tanya, saya kata. Dia kata kuat lelaki lagi emosi dia. Baik, saya soalan kedua. Agak-agak kalau tuan bayangkan isteri tuan ini, kita bukan cerita pasal hukum, tapi kita cerita pasal syariat, ya. Ini logiknya, kita cerita pasal logiknya. Sekiranya syariat itu diubah, perempuan boleh kahwin lebih daripada satu. Lelaki hanya kahwin boleh satu saja. Tuan-tuan boleh terima tak? Saya memang betul, dia orang sangat responsif tau. Dok, dia kata. Dok, dia kata tak boleh. Sebab waktu tu nak memainkan topik dia adalah berkenaan dengan tanggungjawab suami. Kan. Jadi waktu tu cerita pasal tanggungjawab suami. Dan untuk kali pertamanya saya dijemput, ya, oleh bahagian kewanitaan, wanita, kebajikan, keluarga dan sebagainya lah oleh negeri Kelantan, dan itulah first time saya bercakap dengan semua lelaki. Dan memang my point is very different. Dia sampai boleh keluar ke situ kan. Saya kata, saya bagi lagi orang, saya kata, tuan, kalau seandainya lah, tuan bayangkan isteri tuan ada suami nombor 1, suami nombor 2, suami nombor 3, saya kata gitu kan. Jadi hari pertama itu giliran tuan lah. Hari kedua giliran suami lain pula. Jadi tuan terpaksa buat sarapan pagi sendiri.
Kita mainkan sentimen tu kan. Jadi bagaimana? Jadi kuat tak? Kuat. Lepas tu dia orang bising. Bising kan. Saya kata, tuan-tuan, emosi kita lelaki dengan perempuan sama. Tapi Allah bagi kekuatan, saya maaf sebut, perempuan lebih. EQ dia. Tuan-tuan IQ mungkin lebih. Tapi EQ, tuan-tuan kena terima hakikat bahawa wanita itu lebih daripada lelaki. Jadi, kita cerita pasal EQ dengan IQ lah. Sebab tu perempuan dia mengandung. Kan? Jadi mengandung berkali-kali sampai dapat 12 anak. Sakit tu kan. Saya tengok yang saintifik tu dia suruh, yang sains lah. Dia suruh apa, lelaki rasa bagaimana kesakitan seorang wanita bersalin kan. Ya Allah, rambut semua jadi tegak. Ni yang mana kata, dia kata tak boleh tahan lah. Dia cakap macam semua keluar sebab nak merasa gelombang saja. Dia kata, ini baru fasa ketiga. Dia kata, belum lagi fasa seterusnya kan. Masya Allah. Jadi di situlah terletaknya mungkin Puan yang saya boleh explain. Dan satu lagi, sebenarnya ini adalah isu yang sangat penting yang Puan bawa ni, sangat penting. Isu yang kedua adalah isu berkenaan dengan kaum wanita sekarang ini, dia mengambil peranan kaum lelaki. Macam seolah-olah kita rasa, saya boleh rasa bahawa kita sedih dengan keadaan kaum lelaki yang yang macam tidak seperti lelaki-lelaki inilah kan. Lelaki-lelaki yang ini insya-Allah, yang kita maksudkan lelaki di Uganda tuan. Manalah Uganda tu kan. Ya, maksudnya, dan saya kira kita perlu pandang serius benda ini. Sebab ini bukan perasaan Puan aja. Jadi saya yang pergi ke sana kemari pun kita nampak benda yang sama. Cuma bila saya tengok balik keadaan kaum lelaki, kenapa dia jadi begitu, saya sangat terkejut sebab puncanya kepada perempuan juga. Dia kembali kepada perempuan juga. Jadi bukan kita nak membela kaum lelaki, tidak. Tapi di situlah yang diangkat martabat kaum wanita. Nabi Muhammad SAW menggelar mereka sebagai kanzun. Mereka adalah perbendaharaan ummah. Mereka yang membentuk pribadi ummah. Dan hari ini rata-rata, pernah dulu satu masa, kita membincangkan tentang kenapa anak-anak lelaki kita tidak perform di sekolah. So ada satu seminar lah yang saya pernah hadiri. Dan kita mendapati ada suara yang agak kuat pada kata apa? Pada kata guru-guru ramai perempuan dan guru-guru ini perlu ada kemahiran untuk bagaimana mendidik, mengajar, membimbing pelajar-pelajar lelaki. Sebab kemahiran kita kepada perempuan. Kita berfikir dengan fikiran perempuan. Kita mempunyai perasaan dengan perasaan perempuan. Kita menilai pada sudut kacamata perempuan. Yang ini berbeza dengan kaum lelaki. Dia zakari wa unsa. Kenapa Allah jadikan mereka ni waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk berkenalan. Bila sebut perkataan ta'aruf, maksudnya sebelum ni kita ta'arif. Tidak arif, tidak tahu. Ta'aruf maksudnya saling berkenalan, saling mengambil tahu. Tapi bila ada perkataan itu, seolah-olah Allah nak bagi tahu sebelum ini kamu sebenarnya dalam dunia masing-masing. Tapi memang betul. Macam contoh ya tuan-puan, saya bersalin dah sampai anak yang kelima, keenam. Jadi suami saya sentiasa ada di sisi saya. Jadi satu masa tu saya tanya dia, sebab sebenarnya ada tujuan bertanya tu. Tujuan bertanya tu, apa soalan dia? Saya kata, bang dah menyaksikan saya melahirkan 5 orang anak, meneran sebegitu rupa. Apa yang abang rasa? Saya sebenarnya nak tahu apa dia rasa, emosi dia. Dan saya mengharapkan kata-kata dia akan berkata, abang beruntung sangat dapat isteri macam awak. Ataupun saya mengharapkan bahawa Masya Allah, awak ni seorang isteri yang baik, menjadi ibu yang baik pada anak-anak, masih sanggup lagi nak meneruskan, mendewasakan anak-anak. Dan saya juga mengharapkan mungkin suami saya akan kata,
Cukup je lah kan, tak payahlah tambah-tambah lagi. Abang serik tengok ataupun melihat awak ni pengorbanan seorang wanita, ini lelaki tak boleh lawan, macam tu lah. Ataupun dia cakap, abang teringat mak, macam tu lah mak melahirkan abang. Jadi itu saya punya harapan, tapi rupa-rupanya jawapan dia tak ada kena-mengena langsung ya. Jauh perginya. Saya di utara, dia berada di barat, tuan-tuan. Barat dekat lah juga kan. Apa dia kata? Dia kata, you jangan risau. Lepas ni, kalau nak bersalin kat mana-mana pun abang boleh sambut. Boleh tak? Jadi tapi lepas waktu tu, saya tengah pilih, aku nak merajuk ke aku nak fikir balik ni dia punya jawapan ni kan. Jadi ada pilihan tu, nak merajuk ke tau. Okey, lepas tu saya kata, well, saya kena fikir kenapa dia jawab macam tu. Memang tak boleh nak terima. Terus je nak cakap abang ni memang tak ada perasaan, abang tak romantik langsung abang. Dia dah mula nak gitulah kan, nak keluarlah hujah-hujah debater kan. Nak keluar hujah-hujah dia tu kan, evidence dan dalil. Masya Allah. Lepas tu bila kita tenang sikit, kita fikir balik, baru kita faham. Dia sebenarnya sedang jujur menerangkan apa yang dia rasa. Seorang lelaki, dia melihat pada bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah. Dia melihat sesuatu itu bagaimana hendak meneruskan ya, ataupun jangan stuck. Jadi ini kalau ini saya dah belajar kinestetik. Maksudnya dia bagaimana benda itu perlu dijalankan, perlu diusahakan, pelaksanaan dia bagaimana, practicality dia bagaimana. Macam tu. So kalau doktor tak ada, tak apa, I boleh sambut. Sebab I dah nampak 5 kali bagaimana doktor tu buat. Nampak, itu yang dia belajar tau. Kita duk belajar sakit. Kita duk belajar pengorbanan. Kita duk belajar kasih sayang tak bertepi kan. Dan di situ rupanya lelaki perempuan memang otak dia berbeza. Dan kita selama ini membesarkan anak-anak kita ikut cara perempuan. Yang lelaki tu. Kan. Jadi sebab itu kita kena acquire the skills. How we could raise our children, especially boys, dengan cara dia yang sepatutnya. Dan sebab itu kalau kita tengok kan Ummahatul Mukminin ataupun ibu-ibu yang dulu kan, dia bangga anak dia syahid. Dia bangga dan menangis sebab tak ada anak lagi yang boleh bagi. First time saya baca, saya kata ibu apa ni? Tak boleh terima. Selamba je dia nak produce anak untuk dimatikan, kata gitulah. Tapi rupa-rupanya itu adalah cara berfikir dan semangat orang lelaki. Cara berfikir dan cara semangat orang lelaki bekerja, tengok gaya dia bagaimana. Anak-anak kecil lagi yang lelaki dia ajar buat apa, dia ajar keberanian, dia ajar ke depan dan sebagainya. Jadi yang tu yang mungkin kita kena look back lah on how we raise our children. Dan saya tak boleh nak kata apa-apa. That's why saya punya inclination, buku-buku saya lebih kepada parenting. Sebab itu adalah area yang secara personal saya, dulu-dulu orang tak sentuh. Kita jadi mak bapak, kita tak ada ilmu, tuan-puan. Kita berkahwin, at least kita ada kursus kahwin. Tapi kita jadi mak bapak, kursus mak bapak tak ada. PIBG pun jarang datang. Mesyuarat kan. Jadi apa lagi kalau tulis itu kursus parenting. Kau nak ajar aku macam tu kan. Dia jadi krik-krik bunyinya. Tapi hazanah parenting sangat banyak di dalam Al-Quran. Sangat banyak. Kita tengok keluarga Imran. Awal-awal lagi ibu dia sudah berniat nak ada anak. Waktu mengandung tu berniat, inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Sesungguhnya aku dedicate, aku menyerahkan, aku serahkan anak yang berada dalam perutku ini kepadamu ya Allah. Muharrara, fokus hanya servis berkhidmat padamu. Fataqabbal minni ya Allah, terimalah daripadaku.
Kita kalau mengandung, Alhamdulillah dapat anak inilah keturunan besok yang nak jaga mak je. Dah awal lagi dah macam tu kan. Padahal Al-Quran ajar lain. Kita niat kita dah agak sedikit lain. Lepas tu bila keluar pula tengok yang keluar ni ada lelaki, yang sepupu dia perempuan. Dia ni tak sama, dia ni lelaki memang degil. Dah awal lagi dah pak. Degil. Dia ni keras. Awal lagi kita dah ada remark. Lelaki tak boleh nangis, lelaki tak boleh ni, tak boleh tu. Sebab tu bila saya kaji balik, saya kata Masya Allah. Saya secara jujur saya kata kita banyak berhutang dengan kaum lelaki. Kita banyak berhutang kaum lelaki. Sebab kita bercakap dengan diorang dengan bahasa kita. So kalau saya teruskan bahasa saya dengan suami saya, gaduh saya tadi. Kan? Dia kata, you mana-mana pergi pun, kalau you bersalin, I boleh sambut. You asyik ingat bersalin. Macam tu dah. You ingat I ni kilang anak. Boleh dah dua dah begitu kan. Tu yang ketiga, tak ada perasaan langsung. Kita kata. Tapi bila kita tengok step dia, Masya Allah, ni rupanya dia. Ini rupanya dia. Kan? Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa lelaki. Ya. Jadi Masya Allah, itulah dia. Mungkin Puan, kita kena bincangkan. We got to have mungkin one session ke, ataupun satu kursus ke, satu seminar ke, di mana kita menelusuri cara bagaimana ibu-ibu para imam membesarkan anak-anak mereka yang menjadi imam itu. Imam Syafi'i, Imam Malik. Contohnya Imam Malik ya. Ibu dia suka berbincang. Dia suka berdialog. Anak dia datang nak masuk Akademi Fantasia. So, gemar gegar vaganza lah. Macam tu kan, nak masuk. Jadi cara mak dia tackle, sebiji cara seorang ayah tackle anak. Cara dia tackle, dia bincang, dia tanya balik. Kalau kita kan, kalau kita perempuan-perempuan yang biasa, kau ni tak tahu nak menyanyi, melalak-lalak aja, balik aje lah dekat rumah, duduk kat rumah, Tuhan tolong mak masak ikut sunnah Nabi. Gitu kan. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Dia kaum lelaki sebab dia akan fikir masa depan. So bagaimana kita membincangkan tentang masa depan dia bersama-sama. Dia nak defend, dia nak melindungi dan sebagainya. Bagaimana kita mengaplikasikan makna kewalian, defender, savior itu dalam rumah kita sendiri. Kan, jadi kita letak semangat-semangat tersebut dalam diri mereka. Ataupun macam mana kan. Jadi yang tu yang kita boleh tengok balik. Jadi mutu bimbingan kita, olahan kita untuk melahirkan kaum lelaki yang baik sebenarnya terletak pada tangan kita. Ya. Tak juga. Tak semestinya. Kita tanya dia balik. So biasanya kalau untuk anak-anak ni, saya nak jadi pelukis mak, kita pun terlihat dah mata kita jadi pelukis. Kita pun tanya balik, pelukis macam mana yang you boleh rasa benda tu boleh bantu Islam, bantu umat dan dapat redha Allah? Kita punya animation, yes, animation kita yang Islamik kurang tahu, macam TV Al-Hijrah. Dia nak sangat kartun yang daripada ni. Tak dapat, tak banyak dapat. Harga pun kalau ada sangat mahal. Dan nak buat benda tu pun sangat mahal. Kalau you ada benda tu, go for it. Mak ada tanah 6 ekar. Tiba-tiba lah pula ni sambung lah ni kononnya. Mak ada tanah 6 ekar. Mak tunggu dia punya CEO je muncul. Tantang kau lah tu. Mak nak buat tanah 6 ekar itu jadi macam Disneyland. Tapi bukan Disneyland yang Disneyland tu. Disneyland yang Islamik. Dia masuk aja, dia tahu macam mana nak menunaikan haji. Dia kenal dengan rukun-rukun Islam melalui permainan-permainan yang macam ala-ala Disneyland. Dia nampak boleh bayangan api neraka macam mana. Dia boleh rasa siksaan, kepedihan, torture, semua benda yang disebut dalam Al-Quran tu dimunculkan balik dalam bentuk permainan tahap ikut anak-anak punya imajinasi. So I need that pelukis in my house. So macam mana? Exactly.
Jadi sebab dia memang sangat kehausan, sebab dia tidak ada desire dah ada ni kan, tapi sama dengan anak saya baru-baru ni. Saya dah hantar dia pergi account, balik-balik ni dia sebut umur dia 19 tahun. Umi, saya nak buat juga speech delay. Speech delay punya terapi tu. Dia nak jadi terapi speech delay kan. Apa tu macam tak kenalah dengan account. So kita terus orang kata tu ikat balik. Setiap rumah kena ada seorang accountant, seorang ustaz. Saya kata, so you are my accountant. So lepas tu you nak jadi apa, I will support you. Kalau you jadi speech delay punya terapis, saya kata, you mesti akan buka center kan. So kalaulah you are the owner to the center, you tak tahu account, you jadi apa? Kena tipu Umi, very good. Nak bagi apa? Bagi dia habiskan aja dulu account dia. Yes. So dari situ dia akan belajar. Jadi kaum lelaki, anak-anak lelaki kita, dia ketandusan examples. Dia tak ada ikon. Yes. Betul. Ya. Yeah. Macam lost kosong memang. Sangat tepat. Saya berjumpa dengan ramai anak-anak yang malah bijak, tuan-puan, yang belajar di luar negara. Dia balik, dia tak nak teruskan belajar. Saya buat timeline dengan dia orang. Jadi mak dia bawa dia, saya kata okey, syarat dia boleh puan bawa anak puan ke jumpa saya boleh bantu, tapi dengan syarat anak puan memang nak jumpa saya. Kalau ditarik-tarik, dipaksa-paksa, dipujuk-pujuk tu saya tak nak. Jadi maksudnya macam kita cakap dengan anak kita, okay, you nak tak kalau I bawa you jumpa dengan seseorang yang mungkin boleh membantu, kita dengar apa pandangan dia. Boleh mak? Baru bawa. Jadi tu saya akan cakap dengan mak dia. Saya jumpa ada beberapa orang ni daripada luar negara pun ada. Saya pun design dia punya timeline. Awak nak jadi apa? Awak nak mati bila? Saya kata gitu start daripada tu. Tanya yang straight kan. Agak-agak target nak mati bila. Lepas tu pergi ke 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Okay, so now what you should do? I have to finish my study. Very good. So dia tak keluar daripada mulut saya. Mak dia pun senyap, dia cakap apa-apa. Okay, keluar daripada mulut dia sendiri. So I have to finish my study. Lepas tu dia pandang mak dia. Mak dia pun angguk. So bagi gitu je. Jadi benda itu dia nampak, oh rupanya satu aliran. Yang ni kan dia dapat account, lepas tu dia nak speech therapy pula. Tak dapat speech therapy tu macam melambai-lambai kat dia. Dia ni nak account, dia bersalah macam tu kan. Dia jadi bercabang, tahu dia divide. So bila saya kata gitu, saya cakap dengan dia, Hana kalau nak buka center, kalau memang tak apa, you boleh bagi accountant pada orang lain, orang yang jaga you punya account. Tapi kalau you tak ada basic account macam Umi, saya cakap dengan dia tu. Orang tipu macam mana pun, you tak tahu, you kan saja. Tapi saya kata Umi nak, awak menjadi insan yang tidak boleh dipermainkan atau ditipu oleh orang lain. Boleh Hana? Boleh. InsyaAllah. Yes. Correct. Dan itu ibu kepada Badi Uzaman Said Nursi, ibu kepada Imam Bukhari, ibu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lagi sibuk nak apa? Nak belajar sajak-sajak. Tu, jiwang imam-imam ni kan. Dia nak belajar sajak lah bagai, syair lah bagai. Lepas tu bila dia balik rumah, dia ketuk-ketuk pintu sampai pintu tu inilah kan. Dan kemudian mak dia respon dia macam ni. Dia kata, kau belajar ilmu apa ni? Dia kata, mak, dia sebab dia punya excited, dia nak cakap ni betapa dia dah boleh melawan guru dia. Dia boleh menyaingi guru dia. Jadi dia dengan guru dia, dia menang. Dia nak kongsi yang tu je sebenarnya. Jadi mak dia tanya, kau belajar ilmu apa ni? Dia kata, belajar ilmu sajak lah, itulah, inilah. Dia kata, pergi cari suatu ilmu yang benar-benar menjadikan engkau manusia. Imam Syafi'i keluar balik, dia duduk kat tepi pasar, termenung, meleleh air mata dia. Macam seolah-olah mak dia tidak menghargai dia. Tapi mak dia bagi mission, bagi misi bagi matlamat. Jadi guru dia datang tengok berada di sebelah dia bagi tahu apa yang mak dia cakap. Dan guru ini dia matang kan? Dia kata ilmu yang boleh menjadikan kau manusia sedangkan engkau ada Quran dalam dirimu, sebab ni guru Quran dia, adalah hadis. Pergi belajar hadis. Sebab hadis itu adalah akhlak Nabi yang datang daripada Nabi. Maka engkau akan mempunyai sifat sebenar-benar dan sebaik-baik manusia. Itu yang dia belajar hadis.
Bila dia belajar hadis, balik rumah satu masa pula dia balik rumah. Bila dia balik rumah dia ketuk. Mak dia tak jawab. Kali kedua tak jawab. Kali ketiga tak jawab. Dia tidur kat depan. Lepas tu mak dia pun keluar tengok anak dia tidur. Jadi mak dia pun tanya, kau belajar ilmu apa? Sampai menjadikan engkau manusia yang beradab. Jadi dia pun sebut dia belajar hadis. Dan daripada situlah mak dia pun bawa dia pergi jumpa dengan Imam Malik noh. Belajar lagi daripada Imam Malik. Kan? Jadi kekuatan dan semangat daripada seorang ibu lah yang melahirkan hero-hero dunia. Dan bila kita teliti balik, ibu-ibu ini semua ibu tunggal. Ibu tunggal. Imam Bukhari, Imam Malik, kan? Mak-mak dia adalah ibu tunggal. Tapi puan-puan jangan sibuk nak tunggalkan dirilah pula. Umar bin Abdul Aziz dia bukan ibu tunggal. Umar bin Abdul Aziz dia adalah khalifah yang memang mak dan ayah dia, bila saya baca riwayat dia, mak dan ayah dia sentiasa kepala dia, two heads become one. Dia orang berbincang dulu, bagi ke anak. Bincang, bagi ke anak. Bincang, bagi ke anak. Sampai nak memilih guru pun, mak dan ayah dia sentiasa berbincang. Jadi kualiti kekuatan kita ni nak dapatkan nyawa lelaki, maksudnya nak dapatkan aura lelaki, kekuatan lelaki, tenaga lelaki, kita kena pandai ambil daripada suami kita. Jadi suami kita ini adalah contoh dan teladan bagi anak-anak lelaki kita juga. Dan hero pula pada anak-anak perempuan dia. Jadi kita kena pandai terjemah. Walaupun tak berapa bagus lah pada pandangan mata kita, great tu kan. Tapi percayalah, Allah hantar the best for you. Dia adalah insan yang terbaik yang boleh kita belajar daripadanya dan kita ambil ilmu dia untuk mendidik generasi lelaki yang baik.